Oh, jadi saya harap itulah. Okey, selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan sekali lagi ya kepada murid-murid 4 Bestari dan juga 4 Wawasan. Hari ini ialah 12 Ogos 2021, hari Khamis. Waktu matematik kita bagi ini ada 3 waktu, jadi saya akan pecahkan masa kepada 2 bahagian lah. Bahagian pertama kita akan meneruskan perbincangan nota kita ataupun bab 8, sukatan, serakan, data tak terkumpul. Data tak terkumpul. So, ini adalah sebahagian yang sangat penting sebab nanti apabila awak pergi ke tingkatan 5 tahun depan, kita ada satu lagi tajuk iaitu sukatan serakan untuk data terkumpul. Sekarang data tak terkumpul, tahun depan data terkumpul. Dia memang ada kesinambungan. Kemudian bahagian kedua nanti, masa yang kedua nanti saya akan gunakan untuk apa? Untuk kita bincang, bukan bincang lah. Kita ada ujian topikal. Ujian topikal. Ujian topikal. Dan pada akhir nanti ya, 5 minit sebelum pukul 9 saya akan tamatkan kita punya perbincangan. Dan saya nak murid yang ada mengikuti Tengkel pada hari Sabtu ini stay sekejap untuk sedikit briefing lah, untuk sedikit briefing. Beberapa orang saja kan, 8 orang. Jadi itu nanti saya akan suruh awak stay sekejap lah. Okey, jadi kalau kita tengok balik nota muka surat 5, nota muka surat 5 yang mengatakan bahagian kedua kita dalam bab ini 8.2. Saya tak pasti awak boleh dengar suara saya? Boleh Boleh. Boleh okey, bagus. Boleh dengar, skrin boleh nampak kan? Kalau tak nampak tolong beritahu okey, so 8.2 berkaitan dengan sukatan serakan. Jadi 8.1 kita telah bincang serakan. Serakan maksudnya apa? Berapa lebar, berapa jauh bezanya daripada Ming. Jadi apabila anda diberikan 2 set data, kita nak buat perbandingan. Mana satu sebar luas, mana satu punya serakan lebih besar kan? Itu 8.1 yang kita banyak tulis ayat itu. Okey. Kemudian 8.2 lebih kepada kiraan dan 2 hari semalam dengan Khamis yang lepas kita telah buat yang pertama kita telah buat julat. Julat ialah nilai terbesar tolak nilai terkecil ataupun nilai paling besar tolak nilai paling kecil. Lepas itu semalam kita telah buat julat antara kuartil, iaitu kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Okay, variance dan standard deviation, variance dan sisihan piawai belum kita bincangkan. Kalau sempat hari ini, kalau tak sempat tengoklah mungkin minggu depan. Jadi kita hari ini, kalau kita tengok semalam, julat antara kuartil itu, ini masih dikira yang senang. Ini masih dikira yang senang. Kerana anda hanya perlu menyusun. Anda hanya perlu menyusun. Okey, anda hanya perlu menyusun data-data itu dari nombor yang paling kecil pergi ke nombor yang paling besar. Lepas itu cari tengah-tengah. Pergi ke sebelah kiri itu. Nombor-nombor di sebelah kiri tengah-tengah dia, kuartil pertama. Nombor di sebelah kanan tengah-tengah itu, dan nilai tengah dia itu ialah Q3 ataupun kuartil ketiga. Tetapi pagi ini, kita akan pergi ke muka surat 6 ini Muka surat 6. Okey. Ini perlukan sedikit langkah kerja sebab dia melibatkan kegerapan. You ada dapati tak semalam itu kita tak melibatkan kegerapan. Kita tidak ada kegerapan. Tapi di sini ada kegerapan. So contoh 5 ini hitung julat. Dia masih lagi cari julat antara kuartil.
Masih lagi cari jumlah antara kuartil tetapi dia melibatkan gegerapan. Dia melibatkan gegerapan. Jadi bagaimana kita nak selesai masalah apabila melibatkan ataupun soalan-soalan apabila melibatkan gegerapan. Jadi apabila melibatkan gegerapan, kita perlu mengira gegerapan longgokkan. Apa yang dimaksudkan dengan longgokkan? Kalau kita tengok perkataan longgok itu maksudnya bertambah banyak. Bertambah banyak kan? Longgoklah semakin banyak maksud dia. Jadi dia adalah datang daripada gegerapan, datang daripada gegerapan. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini gegerapan dia 4, 5, 11, 9, 3 kan? So gegerapan yang pertama dia mesti sama. 4. Lepas itu 4 tambah 5 bagi ke 9. Dia tambah. Sebab itu kita kata longgok tadi kan. So dia tambah, tambah, tambah dan seterusnya tambah. So, ini cara kita mendapatkan longgokkan. 9 tambah 11 20. 20 tambah 9 29. 29 tambah 3 32. Itu cara kita dapat kegerapan longkokkan. Lepas itu kita tengok di sini kita ada 32 data. Sebab kegerapan jumlah dia 32. Okey, itulah sumber kita gunakan untuk kita cari kuartil pertama dan kuartil ketiga. Jadi kuartil pertama ialah Q1 kan. Q1 masuk, apa masuk kuartil pertama ataupun kuartil atas? Itu maksudnya satu suku lah. Kalau dalam bahasa lain satu suku, contohnya kalau 1 jam itu satu suku 15 minit kan. Itulah satu suku. So 1/4. 1/4 darab dengan N. N ini ialah bilangan gegerapan. Bilangan gegerapan. Tolong catatlah semua ini ya. Okey, bilangan gegerapan. Jadi ini ialah data ke 1/4 darab 32. Datang dari mana 32? Datang dari sini. Kalau sini 50, 50 lah darab 50. Kalau 80, darab 80. Itu ialah bilangan gegerapan. Bilangan gegerapan. Jadi kuartil pertama ialah 1/4 darab bilangan atau jumlah gegerapan. Jumlah gegerapan. Kita tepang itu tulislah data ke. Data ke berapa? Okey, 1/4 darab 32, 8. Jadi data ke-8. Jadi mana 8 itu? Mana data ke-8 berada sekarang? Kita tengok di sini. Kalau kita tengok data ke-8, 4. Kita tengok longkokan. 4. Belum sampai kan? 9. 8 di dalam 9. Betul tak? So ini dia. Ini dia. 8 di dalam 9. Tapi kita bukan ambil jawapan 9. Kita ambil jawapan untuk skor dia. Ini yang kita nak. Ini kita nak 2. Tengok. Kuartil pertama 2. Ya. Lepas itu sama juga untuk Q. Ini ubah Q3 bukan Q1. Ini perlu buat sedikit pembetulan. Kuartil ketiga. Kuartil ketiga ialah 3/4 ataupun 3 suku. So, data ke 3/4 N. 3/4 N itu maksudnya 3/4 darab 32. Darab 32. Tata ke 3/4 darab 32. So ini akan dapat 24. Data ke 24. Okey, data ke 24. Dan mana letak dia data ke 24 ini? Okey. Data ke 24 letak di dalam 29 kan? 29. Sudah lebih 20 sudah lebih 20. Okey, 29. 24 letak di dalam 29. Bukan dalam 20 belum sampai lagi 20. So ambil dia punya skor 4. So di sini 4. Tadi itu 2 kan? Jadi jumlah antara kuartil sama juga Q3 tolak Q1. So Q3 ialah 4, Q1 ialah 2. So 4 tolak 2, 2. Itu jawapan dia, 2. Okey, sekarang Cikgu bagi awak mungkin 30 saat awak
cuba B ya. Cuba B. Sekurang-kurang awak isi dulu jadual inilah. Mata, kegerapan dan kegerapan longgokan. Nanti kita cari ya. B ni. Ya, sudah saling tadi itu kan. Okey, B. Okey. Cuba dulu Halo. Halo. Ya, masuk kelas sekarang kan? Waktu matematik saya sekarang. Ya. Okey. Okey, lepas itu kita cuba tengok B ni. Okey, kita tengok B ya. Okey, sudahlah saya rasa kan. Okey, saya cuba besarkan saiz kita. Kalau tak nampak itu tolong maklumkan takut yang ada yang tak nampak sebab skrin kecil. Okey. Kita di sini sama mata dia sama 0, 1, 2, 3, 4. Okey, isikan. Okey, isikan Okey, lepas itu isikan kegerapan 3, 5, 9, 6, 1. Isikan. Ini saya rasa tak ada masalah. Okey, sekarang kita cuba tengok longgokan. Longgokan yang pertama sama dengan kegerapan 3. Lepas itu 3 tambah 5. 3 tambah 5, 8. Lepas itu 8 tambah 9, 17. 17 tambah 6, 23. 23 tambah 1, 24. Itu longgokan. Pelonggok bertambah banyak. Okey ya. Lepas kita cari kegerapan longgokan ataupun setelah kita lengkapkan jadual ini, sekarang kita nak cari kuartil pertama. Kita tahu kuartil pertama itu ialah data ke, sebab tadi atas itu ada bahasa Inggeris bersama kan. So kita hanya perlu buat BN lah. Okey, data ke 1/4 darab dengan berapa bilangan di sini ya? Bilangan ataupun jumlah kegerapan. Berapa jumlah kegerapan, Devin? 24. Ya, 24. So kita darab dengan 24. Kita darab dengan 24 dan kita akan dapat ini data ke 6. Jadi kita tengok jadual kita, data ke 6. 6 letak di dalam mana? 6 letak dalam mana? Kita tengok kegerapan longgokan di sini. 6 letak di dalam 8 kan? 6 di dalam 8. 3 ni belum sampai lagi kan? 6. 6 letak di dalam 8. Jadi dia punya nilai untuk kuartil pertama ialah 1. Okey, itu cara kita cari ya. Lepas itu Q3. Okey, Q3 kuartil ketiga. Ini ialah data ke 3/4. 3 suku 3/4 darab dengan 24.
Jumlah dia masih sama 24. Oh, hujan harap internet semua tidak terganggu termasuk saya. Haraplah. Okey, so ini data ke mungkin hujan ini kalau tidur apa itu? Seronok kan. Jadi mungkin ramai tak bangun lagi ya. Kehadiran pagi ini agak rendah. Okey. So kita data ke berapa ini ya? Okey. So data ke berapa ni? 18 kan? 18. Jadi kita cari 18 di mana? 18 di dalam 23. 17 belum sampai lagi 18 kan? So 18 di dalam 23. So 23 dia punya mata ialah 3. So jadi jawapan 3. Antara kuartil sama dengan 3 tolak 1 kuartil ketiga tolak kuartil pertama. 3 tolak 1. Jawapan dia 2. Jawapan dia 2. Sila lengkapkan. Sila lengkapkan. Okay, ini dia. Cuba C sekarang. Cuba C. Cuba C ya. So ini untuk B. Okay, jumlah antara kuartil bagi data yang ada kegerapan. Semalam itu senang, dia tak ada kegerapan, kita susun nombor yang paling kecil hingga paling besar kan. Tapi ini ada kegerapan. Kita buat cara macam ini. Kita buat cara macam ini ya. Akhir nanti sediakan buku latihan ataupun kertas. Saya rasa buku latihan lebih sesuai. Kita ada ujian topikal untuk bab 7. Kita guna waktu terakhir nanti. Okey. Sudah? Kita pergi ke C. Sudahkah? Ada yang belum? Okey tak ada. Okey, kita pergi C ya. Okey. Okey, yang pertama kita cuba isi dululah. Ini bilangan anak dengan kegerapan. Bilangan anak 0, 1, 2, 3, 4. Kegerapan 5, 13, 17, 4, 1. Okey. Kita cuba isikan dia punya longgokan. Isi longgokan mula dengan samalah. Ingat longgokan pertama itu mesti sama dengan kegerapan. Mesti sama. Ini mesti sama. Lepas itu baru tambah kegerapan yang seterusnya. Tambah kegerapan yang seterusnya. Iaitu 5 tambah 13, 18. 18 tambah 17, 35. 35 tambah 4, 39. Tambah 1, 40. Okey, 40. Okay, jadi kita carilah kuartil pertama. Ini data ke 1/4 darab 40. So ini data ke 10. Data ke 10. Mana letak data ke 10? 5 belum sampai kan? So 10 itu di dalam 18. 10 itu di dalam 18. Jadi nilai yang kita nak ialah 1. Untuk kuartil ketiga, data ke 3/4 darab 40. So ini adalah data ke 30. Okay, mana letak 30 itu? 30 letak di dalam 35 kan? So dia punya nilai 2. So julat antara kuartil
sama dengan 2 tolak 1. So, jawapan dia sekali lagi 1 sahaja. Ini nilai yang kecil lah, yang nilai yang mudah saya bagi. Okay. Empat bestari bagi ini ya, yang tidak ada. Oh, Kita berikutnya belum. ya, sorry. Ini terbang tadi. Empat bestari yang tidak ada pada bagi ini ialah Eric Sebastian. Call dia tak jawab saya. Dan memang ada call yang selalu hadir itu mungkin tak panggung lagi tapi dia tak jawab. Lepas itu empat bestari Muhammad Daniel dia ada beritahu saya masalah komputer dia rosak. Nazim tidak hadir. Nozrina. Lepas itu Nur Khamisha minggu ini langsung tidak jumpa Nur Khamisha. Selepas itu ialah Shaleha. Untuk pagi ini tidak ada. Stewart pun minggu ini belum jumpa lagi Jadi kalau macam ini minggu ini kehadiran kosong Untuk Stewart salah seorang Stewart. Apalagi di sini yang lain okey, tapi masih ramai tidak hadir hari ini Untuk empat wawasan lagilah banyak di sini. Banyak yang hadir bagi ini saya sebutlah Abang Muhammad Hafizi, Tania, Adika, Damia, Alicia, and then Jerome, Michelle, Nisterina, Nur Aliana, Remy, Suzia. Ada Adika, Tamia ada. Ya, memang ini saya sebut ini yang ada untuk empat wawasan. Vanessa. Vanessa. 10 orang saja. Ada juga banyak yang saya call tadi tapi ada yang call pun tidak dapat, dia block. Tak tahulah saya. Sampai hati awak block call saya. It's okay, tak apa. Ya. Tadi okay. Jadi ini jawapan untuk C mungkin kepada murid yang baru masuk saya bagi 10 saat lagi untuk kita saling bahagian P nanti saya tunjuk balik. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk pagi ini pada akhir nanti saya nak beberapa pelajar stay sekejap mana nama saya tadi itu sekejap. Cari balik dulu. Cari balik. Okay, Davian, Irene, Jessica Long, Nashita, Nur Mirza, Vanessa Umba. Ini 4 besari saya memang 6 orang ini ada dalam sekarang ini ada dalam Google Meet. Kemudian untuk 4 wawasan Jennifer Sia dengan Nisterina 8 orang semua. So pada akhir nanti awak stay sekejap ada sedikit briefing tentang hari Sabtu ini. Saya takut awak tidak tahu apa yang perlu dibuat Jadi saya rasa perlu saya berikan sedikit penerangan tentang pengkel pada hari Sabtu ini Okey. Boleh 8 orang stay sekejap, mungkin 5 minit lah. Dan saya akan awalkan 5 minit tamatkan sesi Google Meet kita dengan pelajar lain, kemudian awak 8 orang stay di dalam Google Meet 5 hingga 10 minit saya berikan sedikit penerangan Okey, ini untuk C bukan surat 6. Okey, tadi untuk B mungkin saya kecilkan supaya awak boleh nampak kedua-dua B dan C. Ya, ini dia. Okey, untuk Eric yang baru masuk itu, Eric Sebastian. Just for you Tidaklah, gurau saja. Mungkin awak tak bangun lagi tadi kan. Tidur awal lah tidur awal lah. Kalau anda rasa awak tidak boleh bangun awak kena tidur awal lah. Kecuali awak boleh bangun awal, biarlah. You tak tidur pun boleh. Okey. Jadi kehadiran satu lagi perkara lah perkara yang berulang kehadiran.
kehadiran. Tak tahulah kita akan sampai bila baru boleh berjumpa di sekolah untuk tingkatan 4. Mungkin tahun ini tidak lagi kan. Kita tak tahu. Sebab setakat ini yang ada berita ialah kalau balik ke sekolah pun tingkatan 5 dulu. Jadi tingkatan 4 tak tahu bila. Apabila tak tahu bila awak tak ikut pembelajaran, awak sendiri yang rugi nanti ya. Tahun depan awak akan menduduki SPM. Mungkin awak rasa, lama lagi lah, lama lagi. Lama. Masa berlalu dengan begitu pantas sekali ya. Awak semua tahu masa itu emas. Kan? Jadi hadirlah awak. Ajak rakan-rakan yang selalu tidak hadir itu, terutamanya 4 bestari. Ada beberapa orang pelajar dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir tidak pernah hadir. Sama juga untuk mata pelajaran yang lain, saya nampak dia memang tak hadir. Tak perlu saya sebut nama lah. 4 bestari ya, kelas depan ini. Kelas depan. Okey. So skala risiko awak kena tanggung nantilah. Tidak mungkin kita akan ulang balik semua. Tak mungkin lah. Yang sudah berlalu, berlalulah. Okey. Faham maksud saya? Harap faham. Saya pun tidak mau call lah pelajar yang macam itu. Apabila beritahu saya call sekali, dia kata esok saya akan masuk, esok. Tapi lepas esok memang tak masuk sampai sekarang. 4 bestari ada seorang pelajar lelaki itu. Okey. Ini penipu terbesar bagi saya. Okey ya. So ini B dan C ya. B dan C. Eric, sudah ke Eric? Halo. Hayati. Nur Hayati sudah? Nur Hayati? Dah. Okey, bagus. Okey. So ini cara kita cari jumlah antara kuartil. Semalam itu kita kena susung data kecil hingga besar. Yang ini kita buat macam ini kerana dia ada kegerapan. Kalau ada kegerapan, kita perlu buat longgokan. Kita perlu buat longgokan, baru kita boleh cari jumlah antara kuartil. Jumlah antara kuartil. Okey, sekarang kita pergi muka surat 7. Muka surat 7. Muka surat 7. Muka surat 7. Sekarang saya besarkan skrin saya sikit. Okey ya. Okey, muka surat 7. Okey, boleh Mr. Rina. Okey ya. Jennifer Erisha, boleh? Jennifer Erisha. Boleh cikgu. Okey. Suara awak selalu sentiasa hemput sahaja. Okey. Boleh. Okey. Hitung varian. Oh, ini hitung varian transisi ham piawai ya akhirnya. Jadi saya rasa tengok ini ya. Ini variance. Kan? Rumus dia kita saling lah. Kita saling sekali rumus di sini. Variance simbol dia macam ini ya, macam 6. Tapi dia bukan 6 Okey, dia bukan 6. Tak nampak Saya guna kertas saya besarkan bagaimana kita tulis variant. Awak tengok cara saya tulis ini ya. Tengok mana marker saya? Oh, ada. Okey. Tengok variant macam ini ya. Okey. Pusing dari sini ya. Okey, naik. Ini variance. Dia bukan 6 Dia bukan 6. Kalau you tengok buku rujukan semua, buku kerja, awak boleh nampak. Variance dia bukan 6 tapi macam 6. Dia bukan 6 ada buku dia macam ini. Ini bung. Samalah variance Kalau variance dia ada kuasa 2 simbol dia. Ada kuasa 2. Ini tanda variance kena tahu bagaimana nak tulis variance Berlatih lah berlatih. Latih supaya ditulis Okey. So rumus dia variance sama dengan
Yang ada kuasa 2 itu variance. Yang tak ada kuasa 2 itu ialah sisihan piawai. So variance ialah hasil tambah. Ini simbol ini maksudnya sigma. Sigma ini maksudnya hasil tambah. Hasil tambah. Maksud dia hasil tambah. Hasil tambah X kuasa 2 bahagi dengan N. Bahagi N. N ini ialah bilangan data. Bilangan data ataupun jumlah kegerapan pun boleh. Jumlah kegerapan. Lepas itu tolak dengan kurungan kuasa 2. Apa kuasa 2? Kurungan min kuasa 2. Ini ialah min. Iaitu X itu ada topi dia di atas. Ada topi di atas itu ialah min. Ada topi di atas itu ialah min. Okey, ini rumus. Dan kenapa saya tidak tuliskan sisihan piawai punya rumus? Sebab apabila kita sudah dapat variance, sisihan piawai punya jawapan ialah punca kuasa 2 jawapan variance. Nanti saya akan tunjukkan. Jadi sediakan kalkulator di tepi awak dah. Ini mesti pakai kalkulator. Mesti pakai kalkulator. Termasuk saya sendirilah tak pakai kalkulator, susah nak kira. Susah nak kira. Okey. Saya rasa saya tidak mau guna rumus ini. Rumus ini dia guna X itu tolak dengan min. Tapi saya di sini ialah kuasa 2 setiap nilai itu. Jadi saya akan guna cara saya di sini. Ini rujukan awak memang akan cari nilai yang sama nanti walaupun kita guna rumus yang ada sedikit beza. So langkah pertama ialah apabila cari variance dan sisihan piawai, awak ingat apa yang perlu kita cari dulu ialah min. Mesti cari min. Min ialah X yang ada topi. S yang ada topi itu ialah S bar. Kita baca dia S bar. S bar. Bar maksudnya topi dia bar. B-A-R. Bukan pergi ke bar itu. Bukan. S bar ini maksudnya tanda topi itu. Bacaan dia ialah bar lah. S bar. Simbol lah. Sama dengan bagaimana kita dapatkan min. Jumlahkan semua nombor ni. 9 tambah 12 tambah 14 tambah 20 tambah 35. Tambah semua 90. Bahagi kepada 5. Kenapa 5? Sebab ada 5 data. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Dan bahagi, lepas bahagi, min dia 18. Min dia 18. Kita boleh cari min di situ. Min di situ. Ya. Okey, so sekarang kita ubah. Saya tidak mau guna cara ini. Memang tujuan saya berikan begitu banyak ruang di sini adalah untuk saya tunjukkan kedua-dua langkah, kedua-dua cara kerja. Okey, sekarang saya tunjukkan min dululah. Min sekali lagi saya tunjuk. Sebenarnya cara dia sama tapi saya tak tunjukkan di atas. 9 tambah 12 tambah 14 tambah 20 tambah 35 bahagi dengan 5. Okey, so memang ialah 90 bahagi 5. Dan min dia 18. Ini langkah kerja yang sepatutnya tambahkan bahagi 5. Tapi atas itu saya tak tunjukkan hasil tambah. Sini saya tunjukkan. So awak saling saling. Itu cari min. Okay, lepas itu bina satu jadual ringkas untuk kita cari variance. Excuse me.
Okey, apa yang perlu awak cari ialah 2 lajur saja. Kita buat jadual 2 lajur. Baris itu kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris. 7 baris ah. Tujuh baris. Buat dengan laju ah. Okey. Lepas itu kita isikan ini ialah X lah. Nilai X dia. Apa nilai X yang kita ada di sini? Iaitu 9, 12, 14, 20, 35. Itu 35. So tadi kalau kita hasil tambah ini jumlah dia 90. Maksudnya saya tambah semua sama dengan 90. Okey. Itu data kita. Lepas itu kita nak cari X kuasa 2. Apa maksud X kuasa 2? X kuasa 2 maksudnya setiap nombor S itu kita kuasa 2. Contohnya 9. 9 kuasa 2. 9 kuasa 2. 81 ini hanya yang pertama saya tulis. Okey, lepas itu 12. 12 kuasa 2. 144. Guna kalkulator carilah. 14 kuasa 2. 196. Betul tak? Saya semak. Ya, 196. Okey. Kemudian 20 kuasa 2. Berapa 20 kuasa 2? Gracie kuasa 2. Gracie 20 kuasa 2. Gracie. Halo. Ya. Vanessa Umbah. Berapa 20 kuasa 2? 400. Ya. 400. Okey, 400. Gracie nampak. Vanessa tak berapa terang. Okey. 35 kuasa 2. Berapa 35 kuasa 2? Kita jemput, bukan jemput dan minta. Siapa? Michelle. 4 Bestari. Bukan. 4 wawasan. Michelle Emeline. Berapa 35 kuasa 2? 1225. Betul. Tepat sekali ya. Terima kasih Michelle. Tambah. Kita jumlahkan. Okey, guna kalkulator 81 tambah 144 tambah 196 tambah 400 tambah 1225. Okey, jumlah dia berapa? Ini siapa? Elysia Esther 4 wawasan. Elysia Esther 4 wawasan. Boleh beri jawapan anda? Halo. Ya, 2000. Saya tak. 2046. 2046. 2016. Saya tak pastilah benarkah awak mungkin tak tahulah. Ini ada nombor ini adalah salah satu tajuk kepada satu movie ya. 2046. Okey, kita tulis 2046 itu di depan dia mesti ada ini. Apa maksud tambah semua ini? Maksudnya ialah hasil tambah, ini hasil tambah X kuasa 2. Hasil tambah X kuasa 2 sama dengan tadi 2046. 2046. Kalau tengok cara di atas memang ada sedikit beza. Cara atas ini, cara yang pertama ini, saya gunakan nombor data itu tolak dengan min.
lepas itu kuasa 2. Contohnya, nombor ni 9 kan? 9 tolak min. 9 tolak 18. Negatif 9. Lepas itu kuasa 2 lagi. Memang 81. Sama lah. Lepas itu jumlahkan. Tapi saya punya cara ini terus gunakan kuasa 2 itu. Terus guna kuasa 2 itu. So, saya nak awak tahu kedua-dua. Kedua-dua. Okey ya? Kedua-dua. Okey, tuliskan. Okey, sekarang kita nak gunakan rumus. Kita nak apply ya. Gunakan rumus. Bagaimana menggunakan rumus itu? Okey. So, kita nak cari variance. Awak tulis variance. Ini variance. Sekarang ini macam ada satu lebih kurang sound dengan variance COVID kan. Variance. Bukan variance itu tapi variance ini. Variance ialah simbol dia ini ya. Macam 6 tapi bukan 6 kuasa 2. Rumus dia ialah hasil tambah X kuasa 2 bahagi dengan N. Kemudian tolak dengan min kurungan kuasa 2. So, rumus itu mesti kena faham betul-betul. Kalau boleh menghayati. Menghayati ya. Hayati ya, no hayati. Menghayati. Okey, so berapa jumlah X hasil tambah X kuasa 2? 2046. Kan? Lepas itu bahagi dengan N. Berapa bilangan data? Kita ada 5 data kan? 5 nombor tadi. Min kita pun sudah cari di atas. Min ialah 18. Jadi tolak dengan 18 kemudian kurungan kuasa 2. Ada sesiapa boleh kira untuk saya? Cikgu, Ya. guna buku apa? Ini muka surat 7. Muka surat 7. Nota kita muka surat 7. Okey. Muka surat 7. Ya, Jennifer C. Berapa jawapan ini? Lepas kira. Ada jawapan Jennifer? Ya. 85.2 tepat sekali ya. Terima kasih. 85.2. Okey. Tengok Kita tengok atas ini. Tengok ni. 82.5 memang sama. Memang mesti dia sama. Hanya kita guna rumus yang berlainan. Jadi ada 2 rumus di sini. Terpulang kepada awak mana satu rumus awak nak pakai ya. You nak pakai yang tolak macam ini punya, boleh. You nak terus guna cara macam saya ini, yang kedua ini pun boleh. Ini ada 2 rumus di sini. 2 rumus di sini ya. Mana satu. Memang jawapan sama. 85.2. Jadi akhir sekali kita nak cari sisihan piawai. Sisihan piawai ya. Sisih. Berapa banyak dia sisih? Sisihan piawai. So, sisihan piawai punya simbol ialah macam 6 saja. Tadi variant ada kuasa 2. Ini tak ada. Tak ada itu maksudnya sisihan piawai. Okey, sama dengan punca kuasa 2. Jawapan daripada variance 85.2. Itu saja. That's why saya kata sisihan piawai tak perlu tahu rumus. Kita ambil dari variance saja. Lepas itu punca kuasa 2. Berapa punca kuasa 2 85.2? No Mirza. Berapa jawapan? No Mirza 4 Bestari. 9.23. Okey, betul. Terima kasih ya. Memang ada di atas sudahlah. 9.23. Ini cara, ini flow dia, ini prosedur dia. Kita mencari variance dan sisihan piawai. Bagi tata apa? Bagi tata tidak terkumpul. Bagi data tidak terkumpul. Bagi data tidak terkumpul.
4. Okey, ini jawapan untuk A ya. Okey, jawapan untuk bahagian B. Dan juga adalah soalan terakhir kita nak bincang pada pagi ini. Lepas ini kita pergi ke quiz bukan quiz. Ya, okey. So, untuk P sama juga kita nak cari Ming Ming. Okey, kita jumlahkan semua. 142 tambah 144 tambah 148 tambah 149 tambah 153 tambah 156 tambah 157 tambah 163 tambah 165. Okey, so semua di sini ada berapa data? Kalau kita baca di sini 1, 2, 3 6, 9 data. So bahagi 9 lah. Okey, tambah semua bahagi 9. Okey, jadi kita cuba cari berapa jumlah. Okey, so kita kira bersama-sama. 142 tambah 144 tambah 148 tambah 149 tambah 156 tambah 163 tambah 165. Semuanya ada 9. So 1000. Ada sesiapa dapat jawapan? Boleh kongsikan. Ada tak? 1000 berapa? 1000. Marilyn. Tambah sekali lagi. Tak tepat. Tambah sekali lagi. 1000. Ya, 1067. Nashita, betul Okey, so lepas itu bahagi 9. Jawapan dia 118.56. Dia 5555 kan? So kalau betul kepada 2 tempat perpuluhan 56 lah. Tapi lebih baik nanti awak guna pecahan untuk masuk dalam rumus. Okey, tapi itu Ming dia dalam perpuluhan. Okay, lepas itu kita bina jadual. Okey, bina jadual. Laju sikit. Okey, bina jadual. Okey, bina jadual. Ada berapa data? 9. Kuasa 2 kan 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Okey, 9 Okey, jadi kita tulis di sini ialah X, ini ialah X kuasa 2. Okey, yang X itu isi 142, 144, 148, 149, 153, 156, 157, 163, 165. So jumlah di sini kalau tadi sudah kira lah 1067. Okey, itu untuk X. Lepas itu kuasa 2, ini kena pakai kalkulator lah. Okey, 142 kuasa 2. 20,164. Ini kena jumlahkan kuasa 2 kan. 144 kuasa 2. 20,736. Laju sikit. 148 kuasa 2. 21,904. 149 kuasa 2. 22,201. 153 kuasa 2. 23,409. 156 kuasa 2. 24,336. Nanti apabila sudah bersemuka, kalau ada perlu, saya akan ajar awak pakai mana guna kalkulator dapat jawapan terus. Ada cara dia. Okey, tapi sekarang tak dapat saya tunjukkan sebab nanti lambat kita. 157 kuasa 2. 24,649. 163 kuasa 2. 26,569. Dan akhir sekali 165 kuasa 2. 27,000.
225. Jadi berapa hasil tambah S kuasa 2 di sini? Okey, tambah semua. Tambah okey, so berapa jumlah? Ada sesiapa yang sudah ada jawapan? Boleh kongsi ya, adakah you punya jawapan sama dengan saya kan? Mungkin bagi 10 saat awak kira. Sudah? Berapa jawapan? 200 211193 211,193. Nah, nilai dia agak besar. Okey. Itu dia. Lepas itu kita nak hitung variance lah. Okey, variance. Okey, hasil tambah S kuasa 2111193 bahagi 9 data dollar dengan min 100. Saya guna min itu 1067 bahagi 9 lah. Lagi tepatlah kalau kita pakai pecahan dia yang asal. Kalau guna perpuluhan sepatutnya 555 tapi you guna 56, jawapan akhir memang ada sedikit beza nanti ya. Jadi kalau boleh guna pecahan dia. Pecahan dia masuk sini min lah. Okey, so guna kalkulator kira sekali lagi. Okey, so bahagi 9 dulu. Lepas itu tolak min kuasa 2 1067 bahagi dengan 9 lah. Okey, kuasa 2. Okay. So, berapa jawapan dia? Variance ini agak besar, iaitu 9,410,469 kan? Kalau tak tahu ambil semua nombor pun boleh. Belakang dia 136 kan? Ada tak you nampak ini? Kalkulator awak nampak macam ini kan? 9,410,469,136. Jangan buang kalkulator dulu. Jangan buang nilai dia dulu. Terus kita tunggu dulu. Kita tunggu. Dan kita nak hitung sisihan piawai. Okey, sisihan piawai. Tarik atas sikit. Punca kuasa 2. Jawapan ini ya. Punca kuasa 2 9,410,469,136. Kalau you nak masuk semua nilai di sini. Okey. Okey, so berapa punca kuasa 2 jawapan? Berapa sisihan dia? Sembilan. Ada tak? Okay, naik atas. Okey. Jawapan ialah 97.0075. 2 tempat perpuluhan cukup lah. Ini dia. So, ini jawapan untuk bahagian B.
So yang atas itu awak boleh cuba guna cara seperti di bahagian A itu, iaitu guna S tolak min itu. Boleh guna cara itu. Tetapi saya guna cara yang kedua ni, rumus yang kedua inilah. Saya lebih suka guna ini. Okey. Saya lebih suka guna ini ya. Jawapan dia ini. Awak semak semak. Kiraan anda adakah sama dengan saya? Okey, sekarang sudah 8.30. Okey, bersedia untuk masuk ke apa itu? Ujian topikal. Okay. Ujian topikal. Sudah semua? Boleh jawab saya? Sesiapa boleh jawab saya kan? Nur Hidayah sudah? Sudah, Cikgu. Sudah. Jarum. Nur Hidayah sudah? Hidayah? Dah, Cikgu. Okay. Okay. And then siapa lagi yang ada? Pauline sudah? Pauline? Remy? Dah, Cikgu. Okay. Siti Nur Shilawati? Tracy? Dah. Okay, dah. Alicia, kenapa left? Line tak bagus ke? Okay, Mukris sudah? Lester? Sudah? Okay. Jadi kita akan nota punya latihan. Nanti saya akan maklumkan kerja rumah awak. Kerja rumah awak hari ini ya. Ini ialah muka surat. Okay. Jadi awak perlu ambil gambar untuk muka surat 7 sahaja. Muka surat 7 untuk hantar nanti ya. Muka surat 6 dan 7 untuk hantar kepada saya hari ini ya. Muka surat 6 dan 7. Dua muka surat. Okey, lepas inilah. Okey, sekarang kita pergi ke ujian topikal. Ujian topikal pun awak perlu hantar, ambil gambar hantar peribadi kepada saya. Jadi hari ini awak ambil dua. Satu ialah latihan kita. Muka surat 6 dan 7. Dan yang kedua ialah awak hantar kuis ujian topikal. Saya tunjuk paparkan di sini ya. Okey, sekarang awak keluarkan buku latihan ataupun kertas pun boleh ya. Okey, soalan tak payah saling soalan tidak payah saling. Awak hanya perlu tuliskan. Okey. Ujian topikal 7. Okey. Awak perlu lukis gambar raja. Raja itu kena lukis Raja kena lukis. Raja kena lukis. Soalan tak payah saling, raja lukis. Soalan satu lukis. Lepas itu baru saya tunjukkan soalan. Okey, lukiskan Okey, Raja 11 menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh T saat.
Kalau nak salin soalan pun boleh. Dia tidak panjang sebenarnya soalan. Tak panjang lah. Hujan lebat itu saya risau sebab data mungkin tidak itu. Okey, so sudah kita boleh teruskan. Belum. Okey, sorry. Oh ya. Okey. Jessica boleh sekejap saya send kepada awak. Okey, dah. Siapa itu? Jessica Long sudah saya. Okey. So ini soalan dia. So awal lukis gambar raja saja, laju lawan masa. Bahasa Inggeris tidak perlu saling you saling yang bahasa Malaysia dulu Laju dalam kurungan meter per saat, masa dia saat. Unit sudah sama, graf dia naik saja. So masa jumlah dia T saat, laju dia maksimum 20. 20. Okey. Gambar raja awak saling jangan lupa 8 orang yang saya sebut tadi itu kena stay sekejap pada akhir nanti. Jangan left dulu 8 orang. 8 orang saja. Okey, so kita pergi ke soalan Remy sudah? Remy? Siap saling. Okey so, saya kecilkan sikit. Ini dia. Ini soalan dia A, B, C. Boleh terus jawab boleh terus jawab kalau you tidak mau saling soalan. Contohnya A, nyatakan laju seragam dalam meter per saat Zara itu. Berikan jawapan sajalah. Tak perlu saling soalan. Kalau nak saling pun boleh terpulang. Kalau you boleh saling dengan laju So bahagian A nyatakan laju seragam. Bahagian B hitung kadar perubahan laju. Ini kita benar bincang hitung kadar perubahan laju. Apa maksud kadar perubahan laju? Dalam tempoh 4 saat pertama. So saya rasa A dan B itu tak susah. A 1 markah, B 2 markah. Hanya C itu mungkin susah sikit. Dia melibatkan luas nanti So C ialah hitung nilai T. Jika jarak yang dilalui dalam tempoh 4 saat pertama punya jarak sama dengan separuh daripada, bukan sama dengan, separuh daripada jarak yang dilalui daripada saat 6 hingga T saat. Maksudnya jarak yang dilalui dalam 4 saat pertama 3 ini adalah separuh daripada, separuh maksudnya 1/2 daripada yang dilalui dalam 6 hingga T saat. 6 hingga T ini adalah bentuk trapezium. Fahamlah kalau nak cari jarak daripada kita pakai luas. Di sini bahagian C itu maksudnya luas segitiga adalah sama dengan 1/2, setengah, separuh dari situ cari nilai T. Tak susah jugalah sebenarnya. Jumlah dia 6, maka cuba tahu awak boleh jawab A dan B dulu. A dan B itu senang. Cari laju, B cari kadar perubahan laju ialah kecerunan. Okey, sekejap Okay.
Okey, jadi kepada pelajar yang mungkin tidak boleh nampak dengan jelas soalan saya ini, awak boleh juga tengok handphone awak dah. Dalam grup awak saya ada send gambar ini juga. Saya ada share kongsi skrin inilah di dalam kelas tu, awak boleh besarkan lah you punya skrin untuk tengok dia punya soalan. Okey. Saya tengok jelas ke dia. Ya, memang jelas lah. Okey, boleh jelas jugalah. Faster. You already late. Fast. Yang sudah siap itu mungkin boleh angkat raise your hand supaya saya tahu, angkat tangan awak supaya saya tahu awak sudah siap dan kita boleh pergi ke soalan seterusnya. You want to be here? Ya, terima. Okey, jadi saya pergi ke soalan 2. So kepada soalan 1 yang belum siap, awak boleh rujuk handphone awak lah. Saya ada send di dalam sudah. Okey, soalan 2 untuk pelajar yang sudah siap soalan 1 lah. Okey, 6 markah. Okey, soalan 2 ini dia. Ini dia. Okey, saya tunjukkan sikit lagi atas. Ya, ini dia. Ini 5 markah. Okey, 5 markah. Okey, soalan 2 ini dia kata raja menunjukkan graf jarak masa. Ini soalan jarak masa. Jarak dalam kilometer, masa dalam sistem 24 jam. Sistem 24 jam. Kalau boleh awak tukar kepada minit lah. Dia bertolak pukul 12 tengah hari daripada Kuala Lumpur pergi ke Tapah. Sampai ke Tapah 1.45 petang. Pukul 1.45 petang. Lepas tu dia rehat kan. Sampai pukul 2 petang. Pergi ke Ipoh. Jarak jalan ke Ipoh. Dan sampai di Ipoh pukul 3.20 petang. 3.20 petang. Okey. A. Nyatakan tempoh masa ataupun dalam minit. Pemandu
itu berhenti rehat di tapak. Berapa lama dia berehat di tapak? Ini senang tapi mesti dalam minit lah. Okey, lepas itu B, hitung laju. Apa maksud hitung laju? Hitung laju, cari laju maksudnya cari kecerunan daripada Kuala Lumpur pergi ke Tapah. Garis lurus itulah ini ya. Ini garis lurus, awak cari kecerunan. Okey, untuk 4 wawasan kalau awak paling tidak awak boleh jawab A saya rasa, jangan hantar kosong. Cuba jawab ataupun boleh rujuk saya benarkan. Okey, kemudian bahagian C, hitung purata laju. Purata laju maksudnya jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jumlah jarak keseluruhan di sini 205 km bahagi berapa jumlah masa diambil. Daripada pukul 12 tengah hari sampai ke pukul 3.20 petang, berapa jam? Awak cari. Tidak susah di sini ya. Cuba. Okey, so jangan lupa pagi ini awak kena hantar 2 perkara. Satu ialah nota muka surat 6, muka surat 7. Yang kedua ialah hantar ujian topikal ini. Cuba jawab. Cuba jawab. Okey, awak boleh rujuk kepada nota kita, boleh rujuk buku teks, buku kerja, boleh rujuk saja.
boleh rujuk. Tengok balik cara kita cari tempoh masa, cara kita cari laju seragam, bagaimana cari kecerunan, bagaimana cari purata laju, boleh, boleh cari. Okey, 5 minit lagi kita akan berhenti ya. 5 minit lagi kita akan berhenti. Jadi untuk 8 orang murid yang saya sebut tadi, stay sekejap. Okey, saya ulang untuk 4 bestari, untuk 4 wawasan ialah Jennifer Sear dengan Mr. Rina. Kemudian untuk 4 bestari, okey, Davian, Irene, Jessica Long, Nashita, No Mirza dan Vanessa Umba, 6 orang, 4 bestari. Stay sekejap Stay sekejap. Okay. Okey, sudah semua? Kepada yang sudah, anda boleh left group kemudian hantar kerja kepada saya. Hantar kerja kepada saya. Kalau sudah siap, boleh left group lah. Sudah okey. Sudah siaplah kerja kita hari ini ya. Kalau sudah siap, left group, hantar terus Jangan tangguh. Sebab tangguh itu memang nanti awak lupa. Jangan tangguh